Tapi kadang-kadang dalam dunia politik ini ada musimnya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia boleh merancang. Lepas itu diserahkan kepada saya maklumnya. Lepas itu terus saya letak Haji Nin pasal orang lama berjuang dalam parti warisan. Saya datang ke Pantai Manis ini, khususnya di Kuala ini. Suara pun sarut siang malam merucap. Semalam saya di Sidumin, sampai ke Lumajang, sampai ke Klias, sampai ke Tinganabalu pun jam 12.30 malam sudah ada. Hari ini berada di Papar. Lepas ini saya terus ke Kimanis. Tapi oleh kerana rakan saya punya bapa mama dia si Thailand meninggal dunia semalam, jadi terpaksa saya terus berlari untuk pastikan, kerana itu orang lama saya, timbalan ketua bahagian. Lepas itu bekas pegawai penerangan saya masa saya jadi di penerangan itu. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Dan ini merupakan hari ke-6, ke-5 ke ke-6 Pilihan Raya. Pilihan Raya ini diadakan untuk supaya orang Sabah menentukan siapa jadi kerajaan, siapa jadi pimpinannya. Diberi ruang kita dalam sistem demokrasi di mana-mana tempat di dunia. Bila sampai 5 tahun, Dewan akan dibubarkan. Pasal apa? Perlu bagi kita manusia mengukur kepimpinan kerajaan. Adakah hari ini orang Sabah sudah merasa JRS AJJ Perintah ini Sabah maju jaya, jaga rumah kita? Kemana orang Sabah ini? Perjalanan kehidupan kita semenjak lahiran Tun Mustafa, Tun Fuad. Saya pernah berkempen di Papar ini dari awal, dari dahulu dari. Beliau calon di sini, siapa namanya, si Ibrahim Dewa, cakap Inggris dia. Aku sama Sapri Sulung waktu itu timur-timur, aku bilang beliau pandai kau cakap Inggris. British juga kita dijajah ini. Hadirin yang dirahmati sekalian, bila kita mencapai kemerdekaan, niat dan tujuan pimpinan orang tua kita, Tun Mustafa, Tun Fuad, J. Sundang, supaya kita dilepaskan daripada belenggu penjajahan British. Pasal apa? Kita mau otonomi. Kita mau menentukan apa rasanya masa depan anak-anak kita ini. Harapan Tun Mustafa J. Sundang, kita nakkan supaya anak kita pendidikan mereka tinggi, supaya keadaan kesihatan mereka baik, supaya jalannya tidak berlubang, supaya airnya tidak putus-putus. Rupanya putus juga. Sabah maju jaya. Didendangkan dengan lagu-lagu, didendangkan dengan lagu-lagu. Tapi kemana amalannya? Manusia mengukur hari Jumaat hari ini, jangan hanya ukur dengan cakapnya, mengukur manusia dengan amalannya itu. Adakah benar ataupun tidak? Janji saja. Besok kita perintah, kita lawan rasuah habis-habisan. Rupanya rasuah merata tempat. Pasal apa tidak ada air? Masa Barisan Nasional memerintah di bumi Sabah 170 juta duit jumpa di jabatan air. Bukan air yang dijumpa, duit yang terjumpa. Apa umat tidak nampak ini? Sebelum pilihan raya sudah dipaparkan dalam video mereka itu. Dapat duit, kau diam-diam. Dapat duit, tidak cukup. La haula wala quwata. Kemana umat ini? Pasal itu bila warisan kita itu bukan dengan niat menyatu padukan umat di bumi Sabah ini.
Parti ini parti berbagai bangsa. Tidak kira dia Bruneinya, Kedayannya, Bajaunya, Suluknya, Dusunnya, Murutnya. Berbagai bangsa yang ada, Cinanya. Mana ada pemerintahan bila kita memerintah di bumi Sabah. Saya selaku seorang umat berpegang dengan niat supaya disatukan umat ini. Enakmen agama ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada ketua menteri yang telah mengubah enactment itu. Pasal apa saya tidak mau umat Islam khususnya sesat, berpecah-pecah kerana mazhabnya itu. Mazhab ini, mazhab UMNO, mazhab PKR, mazhab PBS, mazhab STAR. Kemana umat ini? Mana ada orang Islam dalam sejarahnya membantu orang Kristian sampai cuti Christmas satu hari ini? Si Pairing, si Jeffrey, si Dampok sudah pernah jadi ketua menteri. Apa salahkah saya bagi menambah Christmas satu hari bagi orang Kristian? Bila pilihan raya hari ini kau minta undi daripada orang Kristian, bila kau jadi kerajaan kau tidak layan permintaan orang Kristian itu. Pimpinan apa ini? Bukan kau ketua menteri Islam. Saya Islam, tapi saya ketua menteri Sabah untuk orang Sabah, orang berbagai bangsa, anutan agamanya ini. Ini penting kepada kita. Hari ini bayangkan di bumi Sabah ini bertanding di Pantai Manis. Berapa orang? 6 orang, 7 orang. Di Limbahau 9 orang, 5 orang. Yang bertanding ini orang Sabah, tapi dipecah-pecah oleh parti semenanjung ini. Ada PKR-nya, ada UMNO-nya, ada amanahnya. Kemana orang Sabah ini? Apa salahkah saya bagi mantan Menteri Perpaduan Malaysia untuk ingin menyatukan umat? Tidak salah dalam undang-undang itu, rukun negara itu. Ada special branch ini, kau catat antara pergi Bukit Taman ini. Mengingat saya takut ini. Sudah sampai ketikanya orang Sabah mesti berani mempertahankan hak bumi Sabah ini. Don't be a coward. Jangan gentar, jangan takut. Hak kita pun kita takut, kita pertahankan. Apa kamu ingat bila kita tanda tangan perjanjian 63, apa hak kita itu? Dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan sudah pun dibawa dalam perlembagaan Allahyarham Tun Mustafa, Tun Fuad J. Sundang di depan Queen Elizabeth. Tanda tangan. Apa dia punya hak itu? Tanah? Apa dia punya hak minyak? Apa dia punya hak gas? Kekayaan yang ada di bumi Sabah harus diurus oleh Sabah punya pimpinannya. Betul tak? Bila kita bentuk Malaysia, ada UMNO di Sabah, ada BN di Sabah, ada PH di Sabah. Orang Sabah ini berpecah-pecah. Betul tak? Yang menumbangkan Tun Mustafa, Tun Puat sama si Haris berjaya. Yang menumbangkan berjaya si Pairing sama Asnu. Betul kan? Bergabung, tapi tidak sempat bergabung. Yang menumbangkan si Pairing PBS UMNO, naik Presiden Datuk Syafiq Abdal. Orang Sabah tumbangkan orang Sabah ini. Bukan setakat orang Sabah ditumbangkan orang Sabah, tapi juga menggunakan berbagai parti yang ada. Saya tengok parti pun impiannya ada. Saya sekejap lagi ke Bangawan, sampai parti bercinta ada. Apa dasar parti ini? Parti bebas. UMNO ini satu bab. Saya yang paling lama pemimpin UMNO di Sabah ini, 30 tahun lebih. Saya yang telah memegang jawatan paling tinggi orang Sabah dalam UMNO, naik Presiden. Bukan Tun Mustafa, bukan Tun Sekaran, bukan Musaman. Saya merasa, saya nampak kemana UMNO ini. Si Najib di mana? Penjara. Si Hisham di mana? Gantung 6 tahun. Si KJ di mana? Tanding bebas.
Kemana umat ini? Ismail Sabri. Hilang jawatan Perdana Menteri Ismail Sabri. Naik Presiden UMNO. Didesak oleh Presiden UMNO, bubar Dewan. UMNO pun kasih desak UMNO, apa punya UMNO pati ini. Betul gak ini? Kalau si Mahathir mau kasih mati UMNO, Mahyudin mau kasih mati UMNO, saya tidak boleh pula. Apakah kamu ingat kalau kita tidak undi UMNO, BNPH, kita tidak sayang negara Malaysia? Malaysia kita punya, bukan UMNO punya, bukan PH punya. Tidak ada dalam perlembagaan. Bila kita tentang lawan parti-parti ini dalam pilihan raya, kita tidak sayang negara Malaysia. Saya pun penggubah dasar sudah lama saja, 30 tahun lebih. Bukan kita tidak tahu undang-undang. Kita tahu undang-undang. Pasal itu bila kita jadi kerajaan pertama, saya minta dengan rakan saya si BK Liu mendiam. Bawa ubah perlembagaan Malaysia. Tidak pernah diubah perlembagaan Malaysia ini. Cuma masa warisan. Apa pula Zia Mirzan ini? Apa yang kami buat? Dan kau cek Cabinet Paper 18 hari bulan November tahun 2019. Kau baca itu Cabinet Paper itu. Dibawa oleh BK Liu, kita ubah. Perjanjian 63, kita bubarkan rundingan. Tidak payah runding. Pasal sudah dalam perlembagaan. Runding apa lagi ini? Sudah tanda tangan depan penyelidikan. Runding apa? Saya beritahu BK Liu, tiap-tiap minggu kau kasih dengar telinga Tun Mahathir supaya pening. Bubarkan jawatan kuasa perjanjian 63, laksanakan jawatan kuasa khas untuk menunaikan perjanjian 63. Bayangkan hari ini, keadaan dia sudah berubah perlembagaannya. Ini perlembagaan Malaysia ini, 2022. Perlembagaan Malaysia yang awal 2016. Disebutkan 2016 artikel 1. Federation should be known in Malay and English. State dari Perlis sampai Kelantan, Terengganu, Pahang, Sarawak, Sabah. 1. Itu perlembagaan Malaysia 2016, 2017, 2018 sampai 2019. Tapi hari ini perlembagaan Malaysia berubah. 2025, 2024, 2022, 2023. Ubah apa itu? Perlembagaan 1 disebutkan nama-nama negeri yang ada ini. Apa dalam perlembagaan Malaysia ini? Nama-nama negeri dan wilayah persekutuan. Persekutuan dinamai Malaysia dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Inggris. Negeri-negeri persekutuan terdiri daripada negeri-negeri Tanah Melayu, iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu. B. Negeri-negeri Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Ini artikel 1. A dan B perlembagaan diubah. Siapa yang mengubah ini? Pertama BK Liu bawa di parlimen, ditolak. 2/3 tidak cukup. Bila kali kedua dibawa ke parlimen, membentangkannya Wan Junaidi, sekarang TYT Sarawak itu, Menteri Undang-Undang dulu. Siapa inisiat? Warisan inisiat ini. Bukan Berjaya, bukan ASNO, bukan PBS, bukan GRS, bukan gagasan. Belum lahir gagasan ini. Mana ada dalam pemerintahan negara di dunia ini anak belum lahir perut mama sudah mau menyusu. Gagasan dilahirkan tahun 2022. Pilihan Raya Sabah 2020. Belum kau lahir kau jadi ketua menteri. Pasal apa jadi ketua menteri? Membeli melompat dari ASNO sampai ke UMNO, dari UMNO sampai ke Bersatu, dari Bersatu sampai gagasan. Betul gitu. Jemaat hari ini, saya sudah nasihatkan Tun Mahathir, bagi laporan dengan Tun Mahathir. Wallahi wabillahi watallahi, Tun jangan masuk Bersatu ke Sabah ini.
Kau sudah janji saya. Mana ada bersatu 2018? Dia datang ke rumah minta kursi, saya bagi kosong. Anwar Ibrahim datang ke rumah saya dengan Wan Aziza dengan Saifuddin Nasution. Bagi tahu kita kasih tahu Menteri Perdana Negeri itu betul ke tidak? Datang ke rumah, minta 14 saya bagi 7. Menang 2 saja. Itu pun dilantik timbalan Ketua Menteri Christina Liu. Winci Sanggang, Tan Sri Dompok datang ke pejabat saya, minta 18, saya bagi 14, 1 saja menang. Dilantik timbalan Ketua Menteri Matius Tangau, dilantik lagi Menteri Perindustrian, dilantik lagi Adun. Wow. Gabungan Pakatan Harapan. Kamu ingat sejarah bila kita menemukan Parti Warisan Sabah, saya beritahu dengan Tun Mahathir PH plus warisan. Pasal apa? Warisan tidak mau dikongkong, dikontrol. Kita ada otonomi plus warisan. Hari ini apa keluar? Apa keluar kononnya? Keluar pasal apa? Pasal Kerajaan Persekutuan apil 40%. Masa Anwar datang 3 tahun lalu, Iwan Benedict, kau lupa itu? Di pucuk koalisi Anwar, tarik, jangan lawan persekutuan. Kamu sokong kerajaan persekutuan, lawan dengan SLS. Berucap si Anwar di SICC, terima kasih banyak oleh kerana semuanya GRS dan juga aku menyokong untuk berpihak kepada Pakatan Harapan, Kerajaan Persekutuan lawan dengan SLS. Waktu itu 3 tahun lalu. Tapi hari ini keluar daripada PH. Pasal apa keluar? Bukan 40%. Pasal dibagi 3 kursi saja. Jeffrey Kitingan, kita lawan, bergabung kita. Gabungan Rakyat Sabah. Rupanya gabungan Rasuah Sabah. Bergabung rakyat. Hari ini keluar. Star keluar, Yong Tekli keluar. Pasal apa keluar? Tidak 6 kursinya itu. Rupanya dorang ni berjuang untuk kursi. Bergaduh untuk kursi. Sampai hari ini tidak ada belanjawan Sabah. Bulan 11 sudah ini. Tidak pernah dalam sejarah semenjak kita merdeka tidak ada belanjawan. Pegawai kerajaan gaji pun tidak ada, bonus pun tidak ada. Mana ada tempat di Malaysia ni yang negerinya tidak ada belanjawan, cuma di Sabah ini. Pasal apa tidak ada belanjawan? Tunggu dulu, rundingan kursi tidak selesai. Rupanya kursi penting. Tunggu dulu, Donald Trump datang, ASEAN meeting ada. Yang dipikirkan Donald Trump, pikirkan rakyat Sabah 4 juta ini, bah. La haula wala quwata. Kemana umat di Sabah ini? Pasal kursi, nafsu itu. Besok dapat 10 kursi, kalau tidak dapat menteri, lompat. Besok dapat menteri, tidak dapat projek, si Bung Mokhtar bergaduh sama si Ajiji. Ajiji datang pergi rumah saya, minta tolong. Hari Jumaat ini. Masih hidup dia, betul ke itu? Tanya si Ajiji. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai bila anak cucu kita dibawa bergaduh dengan pasal nafsu ini? Ya? Kalau mengikut nafsu, saya sudah ditawarkan. Masih hidup Syam Zazanuddin ini. Timbalan Perdana Menteri Mahyudin datang rumah saya. Bukan jawatan saya mau, tapi hari ini saya turun ke bawah, saya beritahu dengan orang, bukan pasal timbalan Perdana Menteri. Mahathir datang ke kediaman saya. Guan Eng di situ, Mat Sabu di situ, Anthony Locke di situ. Datuk Seri, kaulah calon Perdana Menteri ke-9. Hari Jumaat ini. Masih hidup si Mahathir, masih hidup dong sini Guan Eng. Calon Perdana Menteri ke-9. Si Anwar baru ke-11 itu. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita mengejar pangkat. Dalam berpolitik, bila kita berpolitik tujuannya memimpin umat, beramal, bukan kita bernafsu ini.
Memerintah kita 1 tahun. Apa saya pikir orang dusun di Tambunan itu ada YB kita? Tidak ada YB di Tambunan. Saya bagi geran tanah orang Tambunan depan si Pairin 480 geran tanah itu. Si Jeffrey 5 tahun jadi timbalan ketua menteri. Kamu pernah dengar si Jeffrey bagi geran tanah? Tidak ada itu. Mengukur manusia bukan pasal bangsa. Mengukur manusia bukan pasal agama, tapi mengukur manusia pasal amalannya itu. Dari awal kita perintah Datuk Aidil Keringat, Ahli Sunnah wal Jamaah, satukan umat, jangan pecah-pecah. Saya bantu, bukan saya tidak bantu. Gereja saya bantu di Pinampang 1 juta, di Tambunan 1 juta. Saya tanya ulama itu dari Timur Tengah. Pasal saya ini pun ada juga yang kumpulan tarikat ini. Bila saya tanya macam mana, Datuk Sri, ibu pimpinan, amalanmu itu, tindak tandangmu itu, setiap yang kau lakukan rahmatan lil alamin. Jangan kau memimpin, cuma kau saja yang rasa rahmat diturunkan hujan. Tidak mengira sama ada yang kena hujan di Islam, Kristian ke banjir itu Bopot itu. Semalam hujan di Bopot itu. Mananya tidak memilih kalau kita jadi pemimpin, kemuliaan jiwa kita. Sayyidina Umar, ada orang bukan Islam minta sedekah, dibaginya sedekah. Gunakan duit kerajaan yang ada, Baitul Mal pun boleh. Jangan gunakan duit zakat, tidak boleh dalam Islam. Itu yang kita kena faham untuk pentadbiran dia. Pasal itu saya pun bantu. Si Haji saya pergi Tuaran untuk buat ekonnya berapa juta. Masjid di Tuaran, orang lupa itu. Berapa ratus rumah PPRT saya buat. Termasuk di sini, di Kuala ini. Bukan Ray Ismail yang buat ini. Bukan si Pangeran, siapa namanya, Pangeran apa? Bukan si Pangeran Saifuddin, apa Datuk Sapi buat. La haula wala quwwata, beratus rumah di sini saya buat. Bukan saya tahu siapa yang punya ini. Yang saya mau tolong orang-orang kita di Papar ini. Bukan mengundi di Sempurna itu. Cuma saya maklumkan supaya di sini kita selaku pemimpin bantu umat. InsyaAllah kita perintah kita akan tambah untuk membolehkan rumah mereka ini baik. Kemana kita nak bawa umat ini? Pilihan raya kali ini saya minta kepada orang Sabah ini, jangan orang dari luar Sabah boleh tentukan siapa kerajaan di Sabah ini. Orang Sabah tentukan siapa kerajaan di Sabah ini. Jangan mereka tentukan siapa ketua menteri di Sabah ini. Orang Sabah sendiri yang boleh menentukan orang Sabah ini. Betul ke ini? Kalau orang Kelantan perintah 50 tahun pas, boleh pula. Kalau orang Sarawak tolak PKR UMNO, bukan jadi kerajaan, boleh pula. Kalau di Johor UMNO tidak ada cabinet minister dari tempat lain, boleh pula. Masuk kamu, duduk di sana ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, saya berharap pilihan raya pada kali ini cukup penting. Kita kena ubah landscape politik di bumi Sabah ini. Bayangkan hari ini nama saja Gabungan Rakyat Sabah, petunjuk Tuhan kepada umat di Papar ini. Berpecah-pecah ini. UMNO lawan JRS. Betul ke itu? Pakatan Harapan lawan Bebas. Semalam saya pergi Klias, semalam sebelum itu ke Sindumin, sebelum itu saya ke Kudat. Punya ramai orang PKR masuk dalam parti warisan ini. Tuan dan puan-puan, petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum pilihan rasuah barisan pimpinannya. Dan hari ini kita nampak bagaimana keadaan mereka berbalah, berpecah. Di Semenanjung, UMNO kasih mati PAS. Di Semenanjung, PKR kasih mati Bersatu. Betul tak? Kamu ikut? Sabah kasih mati Sabah. Orang Sabah dipakai kasih mati orang Sabah. Pasal apa kita mengukur manusia? Datuk Aidil
si Ning, si Roja, pengasas parti warisan ini. Roja sekejap saja dia tukar baju, tapi bukan bajunya yang ditukarnya, tapi dia kekal jiwa hatinya. Saya tahu dalam parti warisan. Yang si George cukup taat orangnya. Dia jumpa dengan saya, Datuk Seri, kau pilihlah yang terbaik. Kalau ada orang baik daripada saya, kau pilih dia jadi cara. Jiwanya besar, berpadu bersatu, paling lama berjuang, tapi tidak mengira calon. Bayangkan sekarang ini tidak dapat calon, terus bertanding bebas. Ada lagi rumpun, ada lagi impian, ada lagi cinta. Apa dasar parti cinta ini? Kemana bawa siapa ini? Warisan mempunyai matlamat. Nanti saya akan umumkan 23 hari bulan di Kota Kinabalu. Kita mau kerajaan yang bersih, jangan rasuah. Kalau ada di antara calon-calon YB ini rasuah, saya akan pecat mereka ini. Cuma jangan. Saya sudah maklumkan dari dahulu. Bila saya perintah 1 minggu, jangan ada jamaah menteri saya minta projek. Projek pasal apa? Mau 50 juta boleh. Sign. Tapi kamu antar surat untuk letak jawatan jadi menteri dari pasal ini. Yang kita lakukan ini bukan untuk kita, tapi untuk zuriat kita sampai Nila Sabah ini. Negeri yang kaya tapi rakyatnya miskin. Semuanya sedar, semuanya betul cakapnya itu. Tapi undinya tidak betul itu. Pasal apa? Bayangkan hari ini si pangeran minta calon UMNO. Dahulu runding dengan saya warisan. Parti bukan main banyak, mau masuk sana masuk sini. Sekarang parti apa dia bertanding? Jares, gagasan. La haula wala quwata. Yang dikejar nafsu ini. Seburu-buru Datuk Aidin ini bukannya malaikat, tapi orangnya taat dalam perjuangan, tidak pernah melompat. Memilih kamu pemimpin yang lompat sana lompat sini, pasal jabatan, pasal harta. Kekal Datuk Aidin, Sinin macam begitu juga. Betul tak? Roja pun macam begitu. Dipaparkan dalam pilihan raya pada kali ini, 11 orang bertanding, 10 orang bertanding. Bebas ada, impian ada. Kemana umat ini dipecah-pecah oleh orang Sabah ini? Pasal itu bila saya jadi Menteri Perpaduan, saya mau satukan umat di bumi Malaysia. Warisan ini kau tengok, tangan kanan, tangan kiri, pantai barat, pantai timur. Saya yakin insyaAllah hari Jumaat ini kami di pantai timur, kami akan tumpangkan PH, PN dan parti-parti lain. Jangan pula di pantai timur menang semua di pantai barat. Enggak ada. Macam mana kita perintah asyik semua mau dilantik-lantik? Susah itu. Suaranya enggak kental itu. Pasal apa? Bukan hanya pastinya pilihan raya Dewan Undangan Negeri harus parti tempatan, warisan disokong diundi. Pasal tahun depan ataupun setengah tahun depan akan ada pilihan raya parlimen, dan kita mau supaya parlimen itu. Dahulu kita ada 8 MP kita, tidak pernah dalam sejarah perlembagaan Sabah ini diubah. Yang mengubah melangkahnya ini warisan ini. Hari ini 2019, apa yang kita lakukan? Hak Sabah, lantik Pesuruhjaya Kehakiman, sekarang ini di bawah bumi Sabah ini. Itu yang saya sebut, Amir Zan, kau menteri kau di Kuala Lumpur itu. Kau cek kabinet paper itu, 18 hari bulan November 2019. Kau cek itu. Apa yang dilakukan itu? Bukan setakat hak mengurus Cipadan dengan Ligitan. Bukan setakat mengurus lesen untuk ikan dalam itu, tangkap laut orang bilang, deep sea fishing. Sekarang ini kuasa untuk menentukan lesen. Siapa dia? Sabah.
Bukan si Jeffrey yang buat ini, bukan si Ajiji yang membuatnya, warisan ini. Kemana orang Sabah ini? La haula wala quwata. Kita perintah tidak sampai berapa bulan ini, tapi kamu tinggallah sekarang ini. Bernama 30 hari bulan 7 2025 jam 1.30 petang, Datuk Bandar Kota Kinabalu tanda tangan perjanjian memorandum dengan satu syarikat Alpha Ocean Sdn Bhd, syarikat di Kuala Lumpur, mau tangkap ikan di Sabah, tanah di depan Sabah di Bandar Kota Kinabalu, 2 parcel of the land diurus oleh Alpha Ocean. Jangka masa perjanjian ini boleh disambung 30 tahun, 30 tahun sambung lagi 30 tahun. Nilainya 360. Siapa punya kerajaan? IRS. Kemana orang Sabah ini? Sampai tangkap ikan pun dibagi dengan syarikat Kuala Lumpur. Sudahlah kamu punya undi bagi dengan Parti Kuala Lumpur. Kemana orang Sabah ini? Satukan undi orang Sabah pada parti warisan ini. Tak semua fakta-fakta hari Jumat. Pasal kita tidak mau cakap bohong. Saya tanya si Mas Sidi, Petronas tender, proses minyak disendahkan, gas. Yang apa pula? Ini syarikat Dialog, listed company, ditandatangan pula. Dapat projek ditenda oleh Petronas, minyak gas yang ada disendahkan itu. Syarikat Dialog, kamu nampak dia punya board of director dia, kita punya minyak, kita punya gas. Pasal apa saya mau ubah supaya perlembagaan Sabah ini satu artikel 1 yang pertama dalam perlembagaan Malaysia ini. Saya minta detail. Pasal saya mau kedudukan Sabah bila kita membantu Malaysia equal partners, wilayah bukan negeri. Pasal apa wilayah? Pasal saya mau supaya orang Sabah tahu sedar bahawa Laut Cina Selatan ini bukan Putrajaya yang punya ini. Beribu batu itu daripada Putrajaya itu. Dia milik North Borneo, dia milik Brunei, dia milik Sarawak. Tapi bila kita menandatangani perjanjian 63 bentuk Malaysia, itu sebagian jajahan Malaysia. Tun Mustafa ditumbangkan tahun 1974. Pasal apa ditumbangkan? Tidak setuju dengan Petronas 95%. 5% Aslu ditumbangkan. Kamu lupa sejarah ini. Pasal saya mau kasih ingat sejarah. Pasal saya ini bukan yang tua, bukan lama, baru 70 tahun umur saya, masih muda lagi banding dengan Tun Mahathir ini. Diperingatkan betapa pentingnya supaya kita mengenali sejarah. Pasal apa diperingatkan? Ditinggalkan Al-Quran, ditinggalkan hadis untuk kita kenal, tahu perjalanan ihdinas siratal mustaqim di muka bumi. Kena faham, kena tahu. Kadang-kadang kita tidak tahu rupanya Sabah ini kaya ini. Minyak kita punya, gas kita punya, kelapa sawit kita punya, kayu balak kita punya. Semalam saya berucap di Sipitang, Sindimun, masa kita warisan kerajaan SFI hidup 3.000 orang-orang di Sipitang, kedayanya, Bruneinya, dusunnya bekerja. Saya bagi gaji kepada mereka itu. Ada masa depan mereka. Saya berunding dengan pelabur daripada China. Saya pergi Shenzhen. Saya beritahu dengan dia pasal SFI bukan lagi milik negeri Sabah. Dia milik bank sudah. Pasal utang banyak, berbilion dalam bank. Beritahu dengan seorang pelabur, saya beritahu bahawa selesaikan 3 bilion utang. Ya. Lepas itu ada utang kontraktor 1,5 bilion, lo bayar utang tu hampir 5 bilion. Lepas itu kita kerjasama. Kau ambil 70%, saya ambil 30%. Pasal apa? Kita bukan ada lagi saham, pasal dia bukan milik kerajaan Sabah. Barisan Nasional sudah jual ini SFI ini. Pelabur India, pelabur China, William Cheng, saya tahu semua ini. Kita punya tanah hampir 700.000 ekar ditanam dengan kayu yang paling mahal di dunia, akasia.
kayu ini dibuat kalau diproses untuk buat kertas, tisu, quality paper, cabinet paper, nilai yang cukup tinggi. Tapi kemana ini harta kita? Saya pergi Sipitang kemarin, sampai besi pun sudah dijual, bukan kayu lagi dijual. Saya maklumkan dengan orang di sini, insyaAllah kalau warisan perintah, saya akan jaga anak-anak kita di Sipitang 3.000 orang. Waktu kilang SFI tidak berfungsi, bila saya lawat, masa saya ketua menteri, kilang pun tutup. Bila tengok, bukan hanya kilang tutup, di atas bumbungnya pokok kayu pun ada. Kemana ini kekayaan tidak diurus dengan baik ini? Pasal itu kekayaan bukan milik kerajaan semata-mata. Untuk masa depan kamu punya anak, kamu punya cucu, supaya ada kerja dia. Betul ke ini? Ya Allah, ada sejarah kita 20 bulan saya jadi ketua menteri. Pernah saya ambil tanah di Sabah ini, kayu banak. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya tidak minta. Sebenarnya kalau saya mau minta projek dari Tun Mahathir Penpon yang boleh ini, Tuhan saya tolong kau jadi Perdana Menteri kali kedua, bagilah projek. Tapi saya lama dengan orang ini. Saya tidak mau supaya leher saya, suara saya diikat, kaki saya diikat. Suara saya ini suara orang Sabah ini, suara rakyat di bumi Sabah ini. Kaki saya berjalan ini. Asal kita pastikan supaya jangan sekali-kali, ya. Kau ingat kau kerja di SLB apa? Sawit Kinabalu. Suruh buat kedai. Di mana? Di Sempurna. Ada saya beritahu, ini syarikat kau suruh kasih jalan. Tidak ada itu. Cikaim SUT Keuangan orang dusun dari Ranau. SUT Keuangan ada tenda, saya tidak peduli siapa, saya sayang saja. Tapi kena bagi-bagi kekayaan, jangan hanya satu syarikat saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya berharap dalam pilihan raya pada kali ini saya minta kepada umat Sabah. Bayangkan orang Sabah minta sama orang Sabah untuk selamatkan Sabah ini. Sampai kita siang malam berkempen, yang dong dengar pati daripada Semenanjung. Tuan-tuan dan puan-puan, pastikan hari Jumaat ini, ya, besok kamu turun mengundi, jangan pikir muka si Aidi, jangan pikir muka si Nini, jangan pikir muka si Roja, jangan pikir muka saya. Pikirkan masa depan kamu punya cucu, kamu punya anak. Undi itu bukan undi untuk saya itu. Undi itu untuk undi kamu punya masa depan anak kamu ini. Jumaat hari ini cukup makan pas saya ini. Bukan macam JRS, tidak cukup makan. Kamu undi calon, barisan dari atas sampai ke bawah, rasuah video mereka ini. Belanja duit sampai berbilion. Hari ini belanja ini. Berapa bilion dong belanja? 6,7 bilion. Dalam belanjaan ini 500 juta buat jalan. Geran dari persekutuan 600 juta. Hampir 1 bilion lebih duit untuk bagi baik jalan. Tapi kalau kau jalan sampai ke Kudat, jalan sampai ke Sindumin, kemarin aku tengok truk-truk untuk bergerak. Kenapa bergerak? Tahun ke-5 sudah bubar dewan. Kasih tunjuk kami kerja, kasih tunjuk kami bawa klan. Hari tahun pertama, kedua tidak buat kerja, saya akan semak besok jadi kerajaan hari Jumaat hari ini. Kalau saya dapati syarikat-syarikat tidak menunaikan duit yang sepatutnya untuk baik jalan, tapi gunakan untuk beli YB, saya akan tamatkan syarikat itu. Jabatan air perlu kita perbaiki, jangan ada rasuah. Saya akan pastikan siasat dari atas sampai ke bawah. Saya pergi Kudat, tangki air punya besar di Banggi itu. Air tangkinya ada, paipnya ada, tapi airnya tidak ada. Sekali saya tanya orang kampung, di mana mau dapat air ini? Datuk Seri kami beli air di jeti itu. Saya singgah sekejap di jeti, saya tanya orang, di mana kau dapat airnya nih? Dari jabatan air. Di jabatan air, jual air bukan kepada rakyat, dijualnya sama syarikat. Saya akan siasat semuanya nih. Kalau benar ada bukti dia, kita pastikan, perbetulkan supaya ini barang perlu bagi anak-anak kita. Bayangkan, tidak ada dalam sejarah
anak-anak kita minta air dari Bapak ini. UMS, pelajar kita beribu di UMS ini. Apa yang anak kita minta itu? Pak, kami minta air bagi. Pas itu anak-anak ini disiasat. Anak minta air disiasat lagi. La haula wala quwata. Kerajaan apa ini? Kalau bekas warisan kerajaan, jangan persoalkan anak minta air. Bagi air itu. Betul tak? Mana dalam sejarah hari ini GRS, Gabungan Rakyat Sabah, Sabah Maju Jaya, Hotel Shangri-La, Hotel Hyatt, sampai pelancong dari China pun terpaksa beli mineral water. Dalam sejarah ampun jauh ke segala orang. Kemana anak-anak ini? Di mana duit ini? Saya bagi pinjam Asia 300 juta. Tony Fernandes. Kalau saya tidak tolong Tony Fernandes, mati Tony Fernandes itu. Pasal apa mati? Lockdown. Pasal apa mati? Covid. Kapal tidak boleh terbang, pelancong tidak boleh jalan, utangnya berjuta, operating expenditure cukup tinggi. Pilot kena dibayar, steward kena dibayar, stewardess kena dibayar, engineer kena dibayar. Saya beritahu dengan Tony Fernandes, saya bagi pinjam sama kau 300 juta, 5 kapal. Kalau kau tidak bayar, saya simpan di Sabah A. Lepas itu saya letak syarat, saya mau anak-anak Sabah jadi pilot di Asia, saya mau anak-anak Sabah menjadi stewardess, engineer di peringkat bawah ini. Saya tekankan, bawa pelancong dari Semenanjung, daripada China, dari Jepun, jangan singgah di KLIA. Bawa pelancong dari China terus pergi Puteri Kinabalu, bawa pelancong dari Jepun terus pergi Sandakan, terus pergi Tawau, Major Town area. Pasal kalau singgah di Kuala Lumpur, mungkin dong tinggal di sana terus. Waktu saya Ketua Menteri, saya berbincang dengan, saya menghadap Tuanku Sultan Brunei. Jumaat ini boleh berhubung dengan Tuanku Parti cadangkan, kalau boleh kita temukan satu Borneo Airline. Tuanku banyak kapal, tapi tidak dipakai. Sarawak ada, Hornbill. Sabah ada, Sabah kita bergabung, pastikan kita ada minyak. Tuanku ada minyak, Sarawak ada minyak, ada kapal. Dan saya beritahu dengan Tuanku Parti cadangkan kalau boleh 2 minggu di Sabah, 2 minggu di Sarawak, 1 minggu di Brunei. Tuanku bilang, kenapa 1 minggu di Brunei? Kenapa ada 2 minggu? Pasal Brunei tidak sebesar macam Sabah tuan. Tidak apa, nanti kita runding. Aku runding dengan Abang Jo. Lepas itu nanti kau balik. Bukan kita bicara bohong bagi Jumaat, masakan saya pula masih hidup Sultan Brunei. Pasal apa? Kita mau untuk membangun. Bukan hanya Sabah, Sarawak, bukan hanya rantau Asia. Bila kita bagi pinjam duit sama Tony Fernandes, hari ini sudah bayar. 300 juta sudah bayar. Tidak ada pernah terlintas hari Jumaat. Bagi pinjam 300 juta, bagi saya 10%, 20%. Tidak ada itu. Wallahi wabillahi watallahi, itu masih hidup si Tony ini. Dicatatnya dalam bukunya, boleh kena Datu Safila menyelamatkan Asia. Saya tidak mau bergantung dengan mas itu. Ada mas terbang dari KK ke Tawau? Tidak ada. Ada mas terbang dari KK ke Sandakan? Tidak ada. Kau naik jalan sampai sakit pinggang saya ini, dari KK ke Sandakan, dari Sandakan sampai ke Tawau 6 jam. Bila saya simpan berapa jam? 8 jam. Bila saya jalan daripada Sandakan ke Tawau sampai di Gumgum, dekat-dekat Kinabatangan, jalannya berlubang, na'udzubillah. Datin telefon, bang apa kabarmu? Alhamdulillah, bila betul ada Sandakan. Sampai di Kinabatangan, tidak ada lain. G4 tidak ada, G5 tidak ada. Yang saya nampak GRS gambarnya saja Sia Gigi. Poster Sia Gigi, poster Siwon Benedict, GRS. G4 tidak ada, G5 tidak ada. Rupanya poster GRS ada. Kemana umat ini? Bergantung dengan poster, bergantung dengan slogan Sabah Maju Jaya. Kemana umat mau dibawa ini? Tuan-tuan dan puan-puan, pikirlah ini hari Jumaat. Pastikan kamu balik ke rumah masing-masing. Nasihatkan, peringatkan anak-anak kita, tidak kira bangsanya, ya, supaya perjalanan kehidupan kita dapat kita tentukan untuk kebaikan masa depan anak-anak. Di Kuala Lumpur kita boleh kerjasama. Sekarang pun saya sokong si Anwar ini.
Di Sabah, saya sudah nyatakan daripada si Najib, bagi kuasa kepada kita untuk mentadbir. Hari ini si Jiji, si Zahid datang ke Sabah sebelum pilihan raya, kami serahkan otonomi kepada Bung Mokhtar. Kesian Bung Mokhtar itu. Rupa-rupanya dekat pilihan raya baru diserahkan otonomi. Tidak ada kuasa. Kamu undi warisan, tidak ada otonomi. Sekarang ini yang berkuasa warisan orang Sabah, Pati Sabah itu. Betul tak? Besok kamu undi JRS, CJJ berundi lagi dengan Pakatan Harapan. Betul tak? Macam mana mau bangun si Pitang? Mau macam mana bangun Papar? InsyaAllah kita boleh bangun Papar ini. Ada kosan di Papar ini. Betul tak? Kilangnya ditutup. Kasut sepatutnya zaman saya lagi nih. Zaman Tun Mustafa buat baju, buat kasut. Betul tak? Kenapa tidak ada pemikiran ini? Bukan saya jual obat. Haji, yang kau jual Sabah Maju Jaya, jaga rumah kita. That's why dia tidak tahu rumahnya itu katil yang tidur Pakatan Harapan, dapur yang masak BN. Mana Jares tidur di lantai itu. Rumah kita 73 kursi. Jangan bagi dengan kursi lain. Warisan sengaja saya bertanding di Semenanjung. Aku bertanding tidak ada kursi. BTS bertanding tidak ada kursi. Bila warisan bertanding di Kuala Lumpur, ada pemimpin dari Semenanjung datang ke Johor, datang ke Pandan, kacau, pecah pengundi sini. Apa dong datang ke Papar tidak kacau? Datang ke Sabah tidak kacau. Saya datang ke sana bertanding parti warisan. Sengaja saya letak di situ supaya buka mata orang Sabah ini. Satu kursi kamu tidak ada di Semenanjung itu. Satu kursi Sabah tidak ada di Johor. Satu kursi Sabah tidak ada di Kedah. Istri saya orang Kedah. Anak buah Pak Lah itu. Bukan saya tidak sayang orang Semenanjung. Sayang orang Semenanjung. Mustahil saya tidak sayang istri saya. Sudah 8 cucu ini. Tidak berarti bila kita lawan UMNO, lawan PHP, saya orang Semenanjung. Jangan guna isu itu. Kehilangan sudah isu dorang ini. Pemikiran sempit konon kalau kita pikirkan kepentingan Sabah untuk Sabah. Ada polis bukan orang Sabah kita sayang. Terima kasih banyak membantu kami keselamatan ini. Kadang-kadang orang tidak paham itu perlembagaan. Dalam perlembagaan artikel 10 bagian 4 dalam perlembagaan ini terkandung itu. Apa dia bercakap di sini? Artikel 10 bagian 4 pemberian khas kepada Sarawak dan Sabah. Dalam hal Sabah, pemberian yang amonnya sama banyak dalam setiap tahun dengan 2/3, 2/5, 40% ini mesti dikembalikan kepada Sabah. Ini perlembagaan Malaysia ini. Kasih balik. Mana ada dalam dunia ini sudah dalam perlembagaan terpaksa dibawa ke mahkamah pula. La haula wala quwata. Undang-undang apa ini? Mahkamah putuskan mau runding lagi balik. Kau di penjara 10 tahun, lepas mahkamah putuskan kau di penjara 10 tahun. Sudah kau keluar dari mahkamah, boleh runding ke 1 tahun. Anan Ramli, kau itu peguam. Saya ini belajar ahli ekonomi, tapi di England dulu saya belajar sedikit business law. Ada basic undang-undang, tapi saya penggubah dasar ini. 30 tahun undang-undang. Kamu boleh buat himpunan, jangan kacau, tidak perlu kelulusan polis. Saya tahu semuanya ini. Kami yang menggubah itu. Ada undang-undang, kita luluskan, jangan melompatlah pula. Hari ini calon-calon yang bertanding 3 orang ini tanda tangan sudah ada 4 kertas. Siapa yang gubal? Tun Richard Melanjun, kawan saya. Saya minta kepada dia, Tun, kau balik dari UN. Kau bertugas, bantu saya. Si Duncan, mantan hakim. Tun Richard, mantan ketua hakim negara. Menggubah dasar, diikat semua ini. Kalau melompat satu-satu ini, bankrupt ini. Bukan akta lompat kita pakai ini. Diorang terpaksa membayar itu. Berjuta itu. Masa kena belajar saya.
Dia tidak boleh tidak belajar. Besok padam lampu sudah ada, saya beli lampu dari China ini. Jangan dong padam-padam lampu ini. Pasal apa? Paling dong takut inilah orang ini. Walaupun badannya kecil, pasal dia mantan naik Presiden UMNO, PN dulu, saya tahu apa kalau orang ini. Ya, jadi saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kali ini bukan permainan. Mesti saya minta semua hari Jumaat ini undilah parti warisan, bukan saya, ya, bukan si Aidit, bukan si Min, bukan si Roda, tidak penting. Tapi parti inilah, kapal inilah. Kalau orang dari pantai timur, pantai barat, kapal ini zamannya yang banyak penyakit rasuah di Sabah, hartanya hilang, yang miskin pun ada, tidak ada airnya, tidak ada listriknya, jalannya berlubang, kita muatkan dalam kapal. Walau bagaimana cabaran, rintangan, sama ada di Sabah, sama ada datang dari Semenanjung, insya Allah umat kalau Sabah bersatu, berpadu, apa juga rintangan, kita boleh hadapi. Suara kita kena berat, suara kita kena bersatu. Jangan takut. Masakan kita takut? Don't be a coward. Besok kamu mati, mana ada istri kamu ikut sama kamu ini? Besok kamu mati, mana suami kamu ikut sama kamu itu? Yang saya hidup semati, saya hidup semati, aku cinta sama kau, mati aku bye-bye. Tidak ada itu istri ikut dalam kubur itu. Betul itu? Betul tak? Ada dalam sejarah, kau dihidupkan miskin, kau dimatikan miskin, janji Tuhan itu. Dalam perut mamamu kau tidak boleh cakap, kau tidak boleh minum, kau tidak boleh berbaju, miskin, telanjang. Besok kau dimatikan miskin, tidak boleh makan, tidak boleh bercakap. Kain putih saja itu, tinggal jammu itu, tinggal handphonemu itu. Kalau boleh dia bawa handphone itu, boleh lagi kita cakap apa kabar di bawah itu. Nggak ada orang boleh bawa handphone itu, betul tak? Lah, haula wala quwata. Sampai bila umat ini tidak insaf, tidak sedar ini, pilihan raya pada kali ini cukup penting kepada kita. Bayangkan Sabah ini, Rosai. Saya bimbang. Pasal saya ada 8 cucu ini, bukan pasal saya ini. Kemana anak-anak saya, cucu saya? Keadaan mereka bagaimana dong? 3 orang dari Sarawak cucu saya ini, Melanau, Cina, campur Cina lagi itu. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan berbala, jangan berpecah. Bayangkan di Papar ini ada kedai Cina ini. Yang kerja di kedai Cina itu budak Melayu ini. Betul gak ini? Restorannya, kedainya, orang Cina itu kasih duit sama budak Melayu itu 1.000, kasih gaji tiap-tiap bulan. Duit itulah yang dikasih bawanya ke rumahnya, kasih sekolah anaknya, kasih makan anaknya. Cina itulah yang membantu orang Melayu di Papar itu. Pasal itu jangan ada sempit pemikiran kita di muka bumi ini. Kita perlu tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Bukan pasal bangsa, bukan pasal agama. Pasal itu bila kita jadi kerajaan 999 geran tanah saya bagi. List yang ada. Tidak ada kerajaan, bagi sama mereka tanah ini. Besok kita kerajaan, saya akan pastikan bukan hanya di Tambunan, bukan hanya di Nabawan, hak rakyat Sabah untuk mendapat tanah ini. Saya akan pastikan akan dapat tanah ini. Jangan ada YB minta tanah, saya akan batalkan semuanya. Boleh ya? Boleh. Tapi undi warisan, jangan kamu tidak undi pula. Yang undi si pengiran, yang undi siapa lagi bertanding sini? Hah? Siapa kali ini? Ridwan, dari parti mana ini? Dia, nah, Allah. Lepas itu siapa lagi bertanding? BN, GRS, PKDN, Hah? Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, tolonglah, ya, bantulah anak cucu kamu ini untuk masa depan mereka. Jadi saya tahu boleh kena masa singkat hari ini hari Jumaat kena saya bertolak ke Bengawan sekejap pasal ada lagi problem di Membakut sebelah petang sikit. Tapi ada problem saya di situ pagi ini di Bengawan. Saya harap sungguh hari ini saya datang ke Papar ini. Ya, tidak sempat saya pergi Gawang pasal besok mau lagi pergi ke Ningau. Lepas ke Ningau mau pergi Sendakan. Banyak kawasan saya lalui ini, kena sampai Bapurlu ni.
sampai longgar suaranya. Bukan longgar seluar tidak apa, longgar seluar kuasa, jangan longgar undi. Boleh bagi dengan warisannya. Ini semua kawan-kawan lama ini. Si Anan, kita sekolah di England ini. Tempat tinggal saya itu tinggal sama si Lima di situ. Aku bilang kau tidur sana. Bilik itu kecil saja loh. Macam begitulah biliknya, saya ditahan SPR ini. Dituduh saya 1,5 bilion. 2 minggu pakai baju orange. Tidak ada bantal saya, tidak ada katil saya. Nasib budak security yang polis itu yang saya terima kasih semua polis-polis. Ada bantalnya, dia bilang Datuk Seri kau pakailah bantal saya. Bayangkan itu, mantan naik presiden, mantan menteri kanan bukan menteri kiri, disuruh tidur di lantai. Ismail Sabri dapat 100 juta pakai kot, pakai ninja. Kemana ya? Si Najib sudah di penjara, keluar dari penjara pakai necktie, pakai kot. Saya ditahan, duit tidak jumpa. Kok cacit dia? 1,5 bilion di mana? Terkejut orang, mencari duit, mungkin ditapuknya di hutan, ditapuknya di pulau. Buat apa saya simpan di hutan? Bukan ada interestnya itu? Betul tak? Tuhan itu maha besar, Tuhan maha berkuasa. Sekarang ini siapa yang dalam penjara? Kebenaran itu akan mengatasi segala kepatilan di muka bumi. Ini kita akan belajar. Pasal itu saya bising Wanim Bibi. Pasal itu saya bising GST. Orang Pak Kuala tidak tahu apa Wanim Bibi ini. Orang Kuala tidak tahu apa GST ini. Tapi bila saya bersuara di kabinet, saya beritahu saya jadi menteri. Bukan pasal jawatan menteri dilantik olehmu jadi Perdana Menteri. Saya tahu hakmu. It is your right to appoint me as Prime Minister, to become a minister. But I cannot be a minister. Saya tidak boleh jadi menteri kalau rakyat Sabah tidak mengundi saya menjadi wakil rakyat. Jadi jangan lupa besok ni Mokhtar semuanya ini, Datuk Aidit, Datuk Aidit, Roger, please jangan lupa rakyat. Ya, pastikan turun ke bawah apa permohonan rakyat, dengar. Bila jadi YB ini bukan milik isteri 100%. Isteri saya di Sempurna berkempen. Sudah 1-2 minggu saya di sini. Cuma anak saya saja ada dengan bapaknya. Kadang-kadang begitulah kita sebagai seorang ahli politik, become a public property. Dengar suara rakyat, bantu rakyat. Lagi-lagi kita di Sabah ini banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi negeri emasnya banyak, gasnya banyak, minyaknya banyak. Besok kita jadi kerajaan, saya akan siasat bosannya. Pandai dong buat kasut ini. Betul gak di paparnya? Buat kasut dong sini. Buat baju ini. Sudah ada kilangnya. Tapi ada kilangnya. Saya akan cek kalau boleh kita akan wujudkan kilang kasut untuk Adidas. Saya akan call pemilik Adidas ini. Masakan kita tidak boleh buat kilang pula untuk Adidas, Reeboknya? Mustahil. Cari jalan. Masa saya ketua menteri, saya panggil CEO IKEA. IKEA ini satu syarikat terbesar di dunia untuk mengedar perabot. Saya beritahu dengan CEO-nya daripada Netherlands, ambil kayu dari Sabah, kita berkongsi. Saya mau supaya buat perabot. Jangan hanya jual di Sabah, di Malaysia, jual ke Eropah, jual ke Jepun. Pasal orang ada outlet dia, ya. Itu yang masa saya Menteri Perdagangan Dalam Negeri, kamu ingat yang dia bilang Malaysia best. Bukan Rapidah yang buat, saya yang buat itu. Betul tak? Suruhanjaya Syarikat, SSN itu. Amrizan kau menterinya itu. Suruhanjaya Syarikat dulu menyewa bangunan di Legend itu. Beratus juta sewanya itu. Bila saya jadi menteri jaga SSN, saya beritahu dengan CEO-nya Datuk Tala, KSU saya beritahu dengan Tan Sri Nur,
Dan Senor 300 juta hasil SSN saya tidak mau bagi semua. Kenapa kau tidak boleh bagi ini duit kerajaan ini? Saya tahu, saya mau buat bangunan untuk kerajaan. Bangunan apa? Kau Menteri Keuangan masih hidup kan Senor? Saya mau buat bangunan di center. Kamu tahu di center itu kan? Milik kerajaan MRCB punya tanah. Kau